وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertemu pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Cumanya tuan-tuan, kita berhenti di mana itu? Berapa? 201 211 muka surat 101 bawah baik 264. Baik, dalam kitab Jawinya muka surat 101, masalah yang ke-264 berkenaan dengan bab at-tasydid fil baul. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid darain amin. Baik, masalah yang ke-264, kencing tidak berbasuh dan sebab dosanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah sabit hadis dalam Sahih Bukhari, riwayat yang menunjukkan kencing orang yang seperti kelakuan dalam masalah 263 itu berdosa besar ia. Dan riwayat Imam Tirmizi, wa ma yu'adzabani fi kabir, pada hadis dalam masalah 262 itu wajib ditakwilkan akan dia. Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan sungguhnya telah menyebut ulama padanya akan dua takwil. Yang pertama, innahu laysa bil kabirin fi za'mihima, artinya bahawasanya tiada dosa besar pada sangka keduanya. Yang kedua, innahu laysa bil kabir tarkuhu alaihima, artinya bahawasanya tiada besar meninggalkan atas keduanya. Ni isu apa ni tuan-tuan? Isu berkenaan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Nabi berjalan bersama dengan sahabat dan juga lalu pada dua kubur. Nabi lalu, kemudian Nabi kata, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fil kabir. Nabi kata dua orang ni, kubur ni, sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ni disiksa bukanlah kerana dosa yang terlalu besar, kata Nabi. Mana dosa yang diorang buat ni taklah besar sangat. Maksud besar tu ada takwilan. Yang pertama apa dia? Pada sangkaan kedua-dua ni yang buat dosa ni, dia rasa dosa tu biasa. Tu yang pertama. Yang kedua apa dia? Yang kedua kata ulama,
Takwilan yang kedua, innahu laysa bil kabir tarkuhu alaihima, iaitu bahawa tiada besar meninggalkan atas keduanya, mana tak ambil berat. Yang pertama tadi tu, dia rasa kalau buat ni tak apa, dosa bukan dosa apa pun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tak ambil berat dengan dosa yang dia buat. Ada dua takwilan tu. Apa dosa dia? Yang pertama, la yastatir min baulih, bila mana kencing dia tak apa dia? Dia tak bersuci. Macam orang kencing kan, kencing betul, dia tak basuh, dia zip seluar terus. Benda biasa tak? Benda biasa. Orang anggap benda tu biasa. Walaupun orang anggap benda tu biasa, tapi di sisi Allah tak. Benda tu akan diazab. Adalah sebab musabab dia tu. Yang kedua apa dia? Yang kedua iaitu mereka yang berjalan ataupun berjumpa dengan manusia, maka dia mengacung. Namimah ni mana apa dia? Dia mengadu domba. Dua asbab kerana perbuatan ni lah, kata Nabi SAW, kedua-duanya diazab oleh Allah. Benda kecil kan. Hari ni berkenaan dengan isu buang air tak bersuci ni benda kecil. Yang kedua, mengadu domba ni pun orang anggap zaman lah ni, bukan zaman dulu, zaman lah ni orang anggap benda tu apa dia? Benda kecil. Alah tak apalah, nanti ada ni pun dia akan ada alasan-alasan dia. Sedangkan dua benda ni dipandang besar oleh Allah. Kenapa? Kerana yang pertama melibatkan sah batal amalan kita. Ada ulama juga menyebutkan kenapa Allah azab orang yang basuh tak kencing, orang kencing tak basuh ni. Kerana apa? Kerana bila mana dia kencing tak basuh, kemudian dia semayang. Semayang tu yang menyebabkan dia, semayang tu tak sah dan menyebabkan dia diazab oleh Allah. Tu bahaya dia. Benda kecil kan, buang air tak basuh. Kadang-kadang kat R&R, kadang kencing berdiri tu kan, mana ada basuh kadang-kadang, terus zip seluar kan. Benda tu kecil tak? Kecil, tapi tidak kecil di sisi Allah. Tu benda besar. Baik. Dan sebab dosa besar itu kerana apa? Ketiadaan bersih daripada kencing. Itu bukankah seperti kelakuan orang dalam masa 263 itu menanggung najis? Dia kira tanggung najis. Manusia ni dia ada dua ya, bersuci ataupun tidak bersuci. Kalau tidak bersuci ada dua keadaan. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Kalau hadas kecil, cara nak hilangkan dia dengan apa? Dengan berwuduk. Adapun hadas besar, caranya macam mana? Kena mandi. Jadi jadikan kita ni orang yang sentiasa tuhur. Kalau wuduk batal, ambil baru. Kalau wuduk batal, pergi ambil wuduk baru. Secara dia. Seperti orang yang memelihara wuduk ni, antara fadilatnya apa dia? Malaikat suka bersama dengan dia. Sebab apa malaikat suka bersama dengan dia? Sebab dia tuhur, dia suci, dia bersih. Apa tu antara amalan yang dibuat oleh para ulama apa dia? Kalau batal, ambil wuduk yang baru. Walaupun kita tak semayang, kita ambil wuduk ni selalunya nak semayang. Iza kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-akhir ayah. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu nak semayang, maka sucilah, basuhlah wajah kamu, tangan kamu sampai habis ayat. Maka para ulama mengatakan, apa hukum berkenaan dengan orang yang ambil wuduk tapi dia tak nak semayang? Dia nak ambil wuduk tapi bukan untuk semayang, untuk ialah macam kita lah, bila mana wuduk batal dia ambil, bukan nak semayang pun, maka hukumnya adalah harus. Walaupun asal wuduk apa dia? Nak semayang, baru ambil wuduk. Tapi oleh kerana fadilat wuduk ni besar, kita baca dah hadis yang pertama dulu dalam kitab kita ni berkenaan dengan apa dia? Kelebihan mengambil wuduk. Walaupun bukan pada sudut apa kita sebut
sudut semayang, tapi pada sudut yang lain saja-saja kita nak ambil wudu pun besar pahala dia. Apatah lagi kalau kita nak semayang dan beribadat yang lain. Baca Quran kena ada wudu. Syarat dia mesti ada wudu. Nak pegang mushaf kan, tak kira lah pegang ke letak dalam beg, dengan beg apa, beg galah ke ataupun beg yang kita bawa, kita letak Quran dalam tu, sedangkan kita tak berwudu. Jadi Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, tak boleh satu orang membawa Quran, menjinjing Quran, apa lagi, membawa, menjinjing dan juga apa, semualah apa benda pun, dalam plastik ke, dalam beg ke, kalau tidak ada wuduk tak dibenarkan untuk bawa. Sebab tahap macam tu. Untuk dalam mazhab Syafi'i kita dia agak tegas dalam isu bawa Quran tak ada wuduk, bawa ke menjinjing Al-Quran tanpa wuduk dalam beg, bukan kita bawa masa macam tu, letak dalam beg bawa, tak boleh selagi mana tidak ada wuduk. Tu dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi sebab tu kita disuruh sentiasa berwuduk. Kalau batal je pergi ambil wuduk baru, batal pergi ambil wuduk baru. Tu kaifiat dia. Dan orang yang sentiasa jaga wuduk ni, insya-Allah para malaikat suka bersama dengan dia. Sebab apa suka bersama dengan dia? Sebab dia ni orang yang tuhur, orang yang suci. Baik. Maka orang yang menanggung najis itu sudah maklum tiada sah sembahyangnya. Maka jika sembahyang dengan najis juga, nescaya hukumnya meninggalkan sembahyang kerana tiada sahnya. Maka meninggalkan sembahyang itu berdosa besar. Dia macam menanggung najis kemudian ada sembahyang tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab kain dia kena najis, seluar dia kena najis. Sebab itu menyebabkan apa? Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang masalah 264. Kemudian masalah 265, mengacung dan rupa kelakuannya. Ya saudaraku, sejahat-jahat manusia di dalam dunia ini ialah yang mengacung. Sejahat-jahat manusia, kata Syekh, dalam dunia ni siapa? Iaitu mereka yang suka mengadu domba. Orang yang mengadu domba kan, dia bawa mulut. Dia jumpa ke A, dia cakap sekian, kemudian dia jumpa B, dia cakap sekian. Nanti A dengan B tu bergaduh. Itu dia panggil mengadu domba. Yang benda mengadu domba ni perlu dielakkan dalam masyarakat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan mengadu domba ni masyarakat bergaduh. Dia punya kesan dia tu. Sebab tu Nabi SAW banyak dalam hadis melarang kita untuk melakukan namimah. Namimah. Sampai ni hadis ni. Dalam Bukhari lagi panjang hadis ni. Ini dalam riwayat Imam Tirmizi pendek ya. Dalam riwayat Imam Bukhari ada lagi hadis ni, hadis sama juga cuma panjang sikit. Elakkan daripada mengadu domba. Sebab dia adalah perbuatan yang terkeji dan perbuatan yang terkutuk di sisi agama. Maka mengamalnya ialah seorang yang pergi ia kepada salah seorang daripada dua orang yang berkelahi, atau yang sudah bermusuh, atau yang sudah bertaruh-taruh dendam di dalam hati, atau pergi ia kepada seorang yang telah berbekas hatinya ke atas orang yang lain. Pemergiannya itu dengan menunjukkan akan diri rupa kekasih dan kawan setia, dan berbual-bual ia membusukkan sifat orang yang sebelah lawannya dengan mengadakan yang tidak ada, hingga jadilah orang itu naik berangnya dan marah. Sekiranya bertemu pada waktu itu, jadilah ia menyerang dengan tiada berfikir lagi. Apabila cukup panas orang ini, ia pun meninggalkan dia. Ini takrif yang Syekh buat.
Apa dia? Dia pergi dekat orang yang memang asal orang tu dah bergaduh dah. Mana asal A dengan B ni memang dah berkelahi dah. Dia pergi, dia buat apa? Dia cucuk. Dia kacau orang ni, dia kacau A, dia kacau B, sampai A ni boleh bergaduh. Tu namanya apa? Mengadu domba. Agama dia benarkan kita ni apa dia? Satukan kedua-dua ni walaupun dengan cara apa dia? Melakukan helah. Kita tahu dua pihak bergaduh. Sepatutnya kata Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Kata Allah Jalla wa Ala, hanya sahaja orang beriman ni dia ikhwah, dia bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, perbaikkan dua saudara kamu yang bergaduh. Itu agama suruh. Tapi hari ni jadi terbalik. Dua persaudaraan agama yang bergaduh kita pecahkan lagi. Benda ni menyisi daripada Quran, malahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menyebabkan kemurkaan Allah. Dan inilah yang terjadi dalam masyarakat Islam pada hari ini. Sebab tu kita satukan. Sebab tu kita duduk di meja rundingan, bawa perbincangan. Bukan kita berkelahi. Sebab tu saya selalu pesan kepada AJK dan juga ahli Qaryah, kalau ada benda yang tidak puas hati di kalangan ahli Qaryah dan juga AJK, jangan masukkan guru ustaz dalam perbalahan tersebut. Sebab saya kena. Ada satu tempat saya mengajar, AJK dengan ahli Qaryah bergaduh. Aku kata kat hang kata kat aku. Saya pernah kuliah satu tempat tu, ceramah Isra Mi'raj. Pengurusi tu cakap dalam majlis. Dia kata kita ni hari ni AJK difitnah macam-macam cikgu. Saya pun jadi terkejut juga. Sebab apa? Sebab tengok tu macam aman je, tak ada apa. Tu dia tengah berbalah. Baru-baru ni hantar WhatsApp kat saya, ustaz. Sebab saya tanya macam mana kuliah nak start ke belum. Lepas tu dia kata nanti ustaz, nanti kami habaq. Saya pun tunggu lah. Tunggu saya hantar hari apa lah. 2 hari lepas tu dia balas. Dia tulis yang panjang WhatsApp. Tulis sekian. Bawah tu semua ustaz tajaan daripada ahli jawatan kuasa semua diberhentikan. Saya ada lagi 2 orang ustaz. Kami 3 orang ni tajaan AJK. Jadi AJK geram dengan ahli Qaryah, dia berhenti 3 orang ustaz ni sini. Kemudian duit korban AJK batalkan korban semua. Tu dia kata ni marah betul ni AJK ni. Sebab apa? Sebab berkubalah. AJK cerita saya macam ni, ahli Qaryah cerita dekat saya macam ni. Maknanya kita dapat maklumat tu ni bersalahan. Yang ni kata kat yang ni kata dekat yang ni. So apa perlu kita buat? Damaikan kedua-dua belah pihak. Saya kata macam ni lah. AJK kata kat saya lagu ni, ahli Qaryah kata kat saya lagu ni. Jadi apa perlu kita buat? Duduk dekat meja rundingan berbincang apa yang tak puas hati. Kemudian kita buat keputusan. Jangan kita jadikan isu perbalahan ni sampai masjid jadi sunyi. Saya kata kita ni bukan budak-budak. Semua ada besar panjang lah. Bincang. Cari duduk dalam meja rundingan. Bincang masalah apa. Itu cara kita satukan balik. Benda ni tuan-tuan, benda yang memang agama suruh. Fa aslihu baina akhwaykum, kata Allah. Bukannya Nabi suruh, Allah yang suruh. Perbaikkan dua pihak yang bergaduh. Lagi-lagi kalau dua pihak ni yang ada manfaat pada agama. Dah bergaduh orang Islam, apa perlu kita buat? Satu kan. Inilah yang cuba diusahakan oleh para ulama. Bila mana berlaku perbezaan pendapat di kalangan mazhab, di kalangan mazahib, mazhab Syiahnya dengan Syiahnya, Ibadi dengan Ibadinya, Sunni dengan Sunninya, kita cuba satu.
Duduk dalam meja rundingan, walaupun sukar nak buat, memang sukar, payah. Sebab kita punya stand tak sama. Macam Sunni dengan Syiah, stand sama, stand tak sama. Cuma kita boleh sepakat pada jangan berperang. Jangan berperang, jangan membunuh, itu lebih selamat. Nak beramal dengan pendapat itu terpulang dekat engkau. Betul, kita kalau Syiah dia nak beramal secara tersembunyi, biar dia. Biar kat dia. Cuma dia tak boleh sebarkan ajaran sebab apa? Sebab bertentangan dengan enakmen kerajaan negeri, enakmen mahkamah syariah. Dia tak boleh sebarkan. Dia nak buat dia seorang je, atau apa tu pulang. Tapi kalau dia sebar, dia boleh ditangkap. Itulah kita tak nak berlaku masyarakat ni porak peranda. Itu penting disatukan balik. Mana orang Islam yang bergaduh, kita cuba untuk satukan. Dan benda ni sangat sukar. Sebab apa? Bila mana ada penyatuan, pasti akan ada yang menghalang. Itu biasa. Itu Nabi satukan Aus dengan Khazraj. Siapa tak puas hati? Yahudi tak puas hati. Sebab apa? Sebab Yahudi nampak bersatunya Aus dan juga Khazraj akan menjadikan Rasulullah jadi kuat, Islam tu jadi kuat, Islam tu jadi mantap. Tapi bila mana pecah, rosak. Sebab tu Nabi SAW mengata al-furqatul azab, perpecahan tu adalah azab. Perpecahan azab. Betul, Nabi SAW buat pertama pada satukan semua orang Islam. Tak kira lah kamu Aus ke, kamu Khazraj ke, kamu Muhajirin ke, kamu Ansar ke, kita satu di atas la ilaha illallah. Perbezaan pendapat akan terus berlaku. Sahabat ni ada kata lagu ni, sahabat ni ada pendapat, itu biasa. Dan kita tak boleh nak bersama dalam isu macam tu. Tapi pada isu pokoknya pada mempertahankan agama, memperelokkan balik saudara seagama kita adalah isu pokoknya. Itu cara ni. Ni Quran sendiri sebut. Jangan kita laga-lagakan. Dekat akhirat nanti azab sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Tu jaga. Betul, Nabi al-furqatul azab, kata perpecahan tu azab. Islam berpecah lama dah. Bukan sejak daripada zaman sejak zaman Rasulullah SAW wafat dah berlaku dah perpecahan. Sebab tu dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi berdoa dengan 3 doa, makbul 2, 1 tak makbul. Tak makbul ni mana Allah tak menjadikan dianya sebagai diterima. Yang pertama, Nabi doa supaya umat tadi azab. Kalau nak azab umat Rasulullah ni, jangan azab semua, azab satu kelompok je. Betul, kalau kita tengok di dunia hari ni, ada tempat kena tsunami, ada tempat tak kena tsunami, ada tempat kena gempa bumi, ada tempat tak kena gempa bumi. Zaman dulu lain. Zaman dulu kalau Allah nak azab umat tu, Allah azab hancurkan semua terus, ganti orang yang baru. Kita ada, masih lagi ada umat Muhammad di Malaysia, masih lagi ada di tempat lain, masih lagi ada. Yang kedua, Nabi doa supaya tidak berlaku kemarau selama setahun, dan Allah makbulkan doa tersebut. Yang ketiga, Nabi berdoa supaya Allah Ta'ala tidak menjadikan umat ni berpecah, tidak menjadikan umat ni berbeza pendapat, pandangan. Tu Allah tak makbulkan. Sebab apa? Sebab ikhtilaf kadang-kadang membawa rahmat. Betul, bezakan di antara khilaf, bezakan di antara ikhtilaf. Khilaf ni benda biasa berlaku, perbezaan pendapat. Kita pun sama juga. Kadang-kadang kita suami dengan isteri kita pun kadang-kadang kita berlaku beza pendapat. Nak buat yang ni ke, nak buat yang ni ke, itu berlaku beza pendapat, itu biasa. Tapi jangan berlaku ikhtilaf. Sebab ikhtilaf akan bawa kepada perpecahan, tidak meraihkan pendapat, tidak meraihkan keterbukaan, maka kita akan jadi pecah. Masalah fiqh antara mazhab. Mazhab Hanafi sebut sedemikian, mazhab ni sebut, ya kita raihkan.
kita raikan. Selagi mana benda tu masih lagi ada perbincangan furu' dalam masalah fiqh, ya kita beramal. Kalau ada orang tu tak nak baca Yasin malam Jumaat, biarlah kat dia. Dia tak nak baca Yasin, dia kata anak nak baca Kahfi. Bacalah engkau Kahfi. Tapi kalau orang nak baca Yasin malam Jumaat, jangan dihalang. Sebab ianya masih lagi Al-Quran. Orang nak buat tahlil, anak nak buat tahlil, dia tak nak buat tahlil, terpulanglah. Tak nak buat tahlil, makan. Kalau buat tahlil ada makan. Kalau tak nak buat tahlil, tak payah, tak apa, tak dapat nak makan. Tapi kalau hamil makan pun orang tak marah pun. Ada nak buat talqin, buat. Nak kunut subuh, tak nak kunut subuh, dia bukan menyebabkan sah batal ibadat. Betul dalam masalah khilaf ini, dia kena ada meraihkan pendapat. Macam kita dengan perlih. Betul, saya tak setuju kalau ada orang hantam AJK fatwa perlih. Sebab apa kita tak setuju? Itu negeri mereka. Bab fatwa ni dia tertakluk dengan kuasa negeri. Di bawah tuanku, di bawah sultan. AJK fatwa perlih, di bawah raja perlih. Biar kat mereka lah. Kita di Perak lah. Di Kedah, Pening lah. Kenapa kita nak kacau negeri orang lain? Kalau perlih, dia kata, contohlah kalau berlaku lah, tak ada kunut subuh, tak ada zikir lepas sembahyang, biar pergi mereka. Negeri mereka bukan negeri kita. Tapi kenapa main Kok Diang? Apa kena raih lah orang Kok Diang? Sebab Kok Diang ni masuk Kedah, tu meraih kan. Isu-isu tak setuju tu isu lain, itu boleh berlaku perbincangan. Tapi kata nak kutuk orang pelih sama. Orang pelih dia tak boleh marah, orang pelih dia tak boleh maki, orang pelih dia tak boleh cerca majlis fatwa yang lain, walaupun tak setuju dengan majlis fatwa dia apa. Sebab ni enakmen negeri, fatwa negeri, terpulang lah. Terpulang. Bila kita raikan, pelih kata lagu ni, Kedah kata lagu ni, Perak kata lagu ni, terpulang lah. Baru kita dapat harmoni. Orang ni tak nak yang ni, tak apa, terpulang lah. Ada orang tak nak zikir, tahlil, ada orang tak nak ni, terpulang lah. Saya tuan-tuan, bab ni malas dah bergaduh. Tak larat bergaduh, letih. Bergaduh bab tahlil, tak habis-habis. Bab tahlil ni tuan, ulama selesai lama dah. Lama dah, talqin, tahlil, kunut subuh, zikir lepas mayang. Apa lagi? Bab khilaf yang kecil-kecil, selesai lama dah. Kita ada bincang lagi, tempat bergaduh habis bertumbuk. Tak payah. Yang tu dah selesai. Nak beramal, tak nak beramal, terpulang. Cara kita. Banyak lagi tuan-tuan, kita nak buat kerja. Banyak lagi. Ustaz-ustaz jangan tertumpu sangat benda ni. Tu saya kata kat kawan-kawan, sudah-sudah lah. Banyak kerja nak buat. Banyak lagi kerja kita nak buat. Bolehlah kalau orang tanya ustaz apa hukum tahlil, bolehlah jawab. Tapi nak kata menumpukan perhatian yang penuh, saya lah kalau tak setuju terpulang lah. Kalau ustaz kata tak setuju, terpulang lah. Tapi saya jadi macam tak larat nak berkelahi. Daripada belajar dulu, daripada tahun 2007 sampai saya mengaji di Jordan sampai tahun 2015, duk bergaduh tu lah, terpulang lah. Ini meraihkan pendapat. Sebab benda akan berlaku. Manusia ni tuan-tuan, dia tidak akan ada satu pendapat. Dia akan ada pendapat. Begitu banyak pendapat. Cuma yang tepatnya wallahu a'lam. Kita mungkin boleh ukur tepat tu dengan nas Quran, hadis, kawaid fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Tapi nak kata tepat secara hakikat, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Yang mana betul, yang mana salah. Raikan. Contoh macam kita di masjid Bukit Jano, imam kita mazhab Syafi'i, baca kunut subuh, kita raikan. Walaupun kita ni orang mazhab Hanafi contohnya, kita berimamkan kepada imam mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Macam tarawih baru-baru ni kan, saya mayang mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Imam Rahman tu dia mazhab Hanafi.
Kita raih mayang juga, tak ada masalah. Kita pergi Saudi, pergi semayang di Mekah, di Masjidil Haram, dekat Madinah dan sebagainya, imam tak baca doa kunut, kita baca tak? Sujud ikut tu juga. Subuh tu sujud macam tu ya, tak baca doa kunut. Kenapa di sana kita boleh raih, bila mana main Malaysia kita tak boleh raih? Tu masalah dia. Saya belajar masa kami dulu di Jordan. Kebanyakan orang Jordan ni mazhab Hanafi. Semayang mereka, sembelihan mereka, mana hukum fiqah ni ikut mazhab Hanafi. Kita raih tak student? Kita raih. Kalau saya semayang di masjid, kalau macam semayang subuh memang tak ada doa kunut Tapi kalau kita semayang di rumah persatuan, kita semayang di rumah sewa, kunut saya baca. Kan benda tu kan kita raih. Itu namanya meraihkan. Kita menghormati adab, kita menghormati pandangan mazhab di tempat tersebut. Kita menghormati tanpa ada sebarang apa, tanpa ada sebarang kutukan, hinaan, cercaan kepada pegangan yang ada di tempat tersebut. Secara meraihkan cara dia. So kalau kita macam ni tuan-tuan, lapang hati kita, tak bergaduh. Banyak lagi benda yang perlu kita bincangkan. Terlalu banyak tuan-tuan akhir zaman ni, ramai lagi orang yang tak semayang, ramai lagi yang belum hadir ke masjid, ramai lagi yang tak tahu fardu ain, ramai lagi masyarakat kita. Tuan-tuan tengok hari raya cukup hari raya, raya terkejut dia berkata, tahun ni raya terkejut. Kalau kalender kuda ni tuan-tuan, selama 35 tahun saya hidup, itulah pertama kali kalender kuda tu silap dalam penentuan hari raya. Selalunya betul kat dia ya kan, dalam kalender kata hari Selasa, hari Ahad tengok anak bulan, jatuh raya hari Isnin. Saya malam tu tuan-tuan dah siap nak pergi tarawih Yang dekat Sabah lagi sempoi 6 rakaat tarawih dah. Kena batal sebab apa? Sebab tarawih ni dalam bulan puasa Masuk Syawal mana ada tarawih Tengok anak bulan. Tengok anak bulan ni pun ramai orang Islam tak tahu. Sampai ada yang komen dekat Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Facebook tu. Dia kata dah, pasal apa Jabatan Agama suka buat kerja lambat, buat kerja last minute. Datang esok nak raya, tengok lawan. Apa dah tuan-tuan? Hang tengok anak bulan pun hang tak tahu bila. Tu masyarakat kita. Kemudian ada katakan Dr. Luqman, Mufti Wilayah Persekutuan, yang dapat tuan-tuan, kita ni ada 29 balai cerap. Nak tengok anak bulan dekat Malaysia ni tuan-tuan, bukan boleh tengok dekat Bukit Jana. Dia kena pergi tempat ada tu. Dekat mana? Dekat Segari kan. Di sana ada rumah, kita kata apa, tempat untuk cerap anak bulan, Syawalnya, bulan Ramadan dan sebagainya. Kita ada 29 balai cerap satu Malaysia. Dalam 29 tu, kita semua tahu yang nampaknya hanya di Labuan sahaja. Lagi 28 tak nampak. Dan anak bulan ni tuan-tuan, dia keluar 26 minit je. Itu Ustaz Adilin sebut. Dia kan dia pendek kajian fatwa, dia sembang, dia bagi tahu tu 26 minit je keluar anak bulan tu. Tu nampaklah dekat Labuan, satu tempat je. Ada ni netizen ni komen dekat Jabatan Mufti. Dia berkata kalau 28 tempat tak nampak, satu tempat saja nampak. Pasal apa? Tak ikut majoriti. Saya kata aku nak je komen. Hang ingat pilihan raya? Pilihan raya tak apalah ikut majoriti. Ini tengok anak bulan satu tempat nampak, dia boleh pakai satu Malaysia. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ru'yah, melihat takdir Allah, nampak dia apa anak bulan tu. Di situ tu kalau kita baca komen-komen tu yang daripada netizen ni, kita nampak ramai dalam bab ni tak ada langsung ilmu berkenaan dengan isu ni. Tak ada. Yang pertama. Yang keduanya apa tuan-tuan? Kita taat kepada pemerintah. Dalam agama Islam di Malaysia ni, pemerintahnya ada di bawah tuanku, di bawah sultan.
Sebab tu penyimpan mohor besar-besar Raja Melayu tu, Tan Sri Said Zainal apa nama dia, yang keluar setahun 2 kali tu. Ada keluar setahun 2 kali ya. Dia tu diamanahkan oleh Raja-Raja Melayu untuk meletakkan tarikh pada tarikh raya. Sebab apa? Sebab dia tu di bawah tuanku, di bawah pemerintah. Imam tadi baca ayat Quran, atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taat pada pemerintah ni tuan-tuan, dia termasuk dalam ketaatan kepada syarak. Siapa syarak? Allah dan juga Rasulullah adalah syarak. Ulil amri ni disuruh taat kenapa? Kerana syarak suruh taat kepada mereka. Dan tuanku kata raya-raya, sebab benda tu akan dilaporkan, akan direport, buat laporan kepada siapa? Kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Tetap kami nampak anak bulan Jabatan Mufti kata sekian. Maka tuanku sahkan benda tersebut raya. Ni masalah baca komen-komen tu. Pelik. Memanglah raya terkejut sungguh malam tu. Sampai market pukul asam tak pernah buka sampai 4 pagi. Buka sampai 4 pagi. Orang cari ayam. Tapi itulah tuan-tuan sunnatullahnya. Raya ni tuan-tuan, kalau eloknya kita tak tahu bila, tu lebih elok. Dan itulah sunnah Rasulullah SAW. Sahabat dulu tak tahu raya bila. Sebab tu dalam satu hadis, tengok anak bulan Syawal, penentuan Syawal. Di Madinah tak nampak anak bulan. Maka Nabi SAW suruh apa? Genapkan 30 hari. Tiba-tiba satu sahabat balik daripada Syam. Dia kata, ya Rasulullah, saya melihat anak bulan. Nabi tanya kepada, atasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi kata, adakah engkau bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah? Sebab Nabi nak pastikan dia ni Islam ke tidak. Dia kata, bahkan saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan Nabi bertanya, adakah engkau lihat anak bulan? Ya Rasulullah, saya lihat anak bulan. Maka Nabi minta kepada Bilal untuk apa dia? Naik ke mimbar, naik ke menara, beritahu kepada orang Madinah yang esoknya raya. Satu orang yang saksi Islam, bukan daripada kalangan orang fasik, maka dia boleh guna satu negeri, satu negara. Sahabat dulu tak tahu raya bila. Hatta sahabat nak buat persediaan raya macam kita pun tak. Kita siap dah ni macam-macam. Dia pun ada. Kalau raya terkejut lah. Kalau raya kata esok raya tu, apa yang ada itulah yang digunakan. Itu sebaiknya, itulah sunnahnya. Tapi kita hari ni sebab kita ada hisab. Dia ada ru'yah, dia ada hisab. Hisab ni kita boleh kira. Ada bulan dah apa semua kita boleh kira. Kita boleh tentukan bila raya. Itu kalender tu tuan-tuan. Kalender kuda kat rumah kita tu, itu dia panggil perkiraan hisab. Dan sepanjangnya saya tahu lah 35 tahun saya hidup ni, itulah pertama kali kalender kuda tu salah pun hang. Ingat betul semua. Kita pula beriman dengan dia pula. Oh ni raya hari Selasa, alah hari Isnin. Mana depan ni tuan-tuan ready lah. Tahun depan ni jangan percaya sangat kat dia. 28 Ramadan tuan-tuan ready lah. Beli dah daging ke, beli ayam ke apa ke, ready lah. Kalau kata takdir Allah tak cukup 29 hari, tak cukup 30, kita ready dah lah. Itu ilmu. Untuk jadi macam Covid, jarakkan saf, sembahyang Jumaat 12 orang, tak pernah fikir tuan-tuan. Saya pun dulu masa mengaji dulu, memang tahu ada qaul 12, ada qaul kata 23, ada qaul kata 1 orang, 2 orang, ada qaul kata 5 orang sembahyang Jumaat. Tak pernah terlintas tuan-tuan beramal dengan benda tu. Tak pernah terlintas. Masa mengaji dulu, Tok Guru kata qil sembahyang Jumaat ni boleh 23 orang. Kata qil, kata lagi pendapat boleh 15 orang, boleh 12 orang. Tak pernah masa mengaji tu tuan-tuan terbayang akan menggunakan pendapat tu. Tak pernah terbayang. Mai Covid ni tuan-tuan jadi seperti mana apa yang kita mengaji dulu. Itu hikmah Allah Ta'ala nak apa dia? Nak menyampaikan ilmu agama kepada umat. Manusia tak nak mengaji kan,
Manusia tak nak belajar, nah, masalah. Barulah kita tercari-cari masalah tersebut, cari penyelesaian tersebut. Tak pernah terbayang ni tuan-tuan, sembahyang Jumaat boleh ditangguhkan. Maknanya tak ada sembahyang Jumaat, tak pernah terbayang. Tak pernah terbayang kita pun. Tak pernah terbayang ni tuan-tuan, surau boleh buat Jumaat. Surau pejabat boleh buat Jumaat, tak pernah terbayang langsung. Sedangkan kita mengaji dalam mazhab Syafi'i, satu qaryah ni tak boleh ada 2 Jumaat. Kalau nak ada 2 Jumaat pun dengan syarat Jumaat pertama orang sembahyang habis, kemudian masuk Jumaat yang kedua pula imam, khatib lain, bilal lain, tak apa. Tapi kalau nak buat serentak tak boleh. Tak pernah terbayang tuan-tuan, surau boleh buat Jumaat. Kalau raya ni, surau buat sembahyang raya tu biasa. Ni Jumaat. Ngaji dulu tuan-tuan tak boleh. Tapi bila mana jadi Covid, tak pernah terfikir ni tuan-tuan, jarak saf 1 meter, tak pernah terfikir. Tapi ada masalah tu dalam bab fiqh. Itu cara Allah Ta'ala nak sampaikan ilmu kepada umat. Baru kita tahu, oh macam ni masalah, oh macam ni. So apa berlaku ni pun tuan-tuan, kita dah ada dah tasawur di pemikiran kita, masalah dia sekian. Itu cara Allah, hikmah. Kita pandang pada sudut hikmah. Walaupun kita nampaklah masyarakat kita ketinggalan jauh pada sudut ilmu agama ni, namun bila mana jadi macam ni, sekurang-kurang masyarakat dapat ilmu. Lepas ni tak kalut dah, tak terkejut dah bila jadi macam isu-isu macam ni. Itu Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia. Kemudian sekiranya ia pergi pula sebelah lawan orang yang keluarlah buruknya dan membuat kasih sayang seperti pada orang yang pertama tadi, maka di dalam bualnya habislah rahsia orang yang pertama dikeluarkannya, dan ditambahnya mengadakan yang tidak ada, hingga naik berang seperti orang yang pertama tadi juga. Demikianlah ia berusaha mengacung dari seorang ke seorang, maka itulah sifat orang yang sebusuk-busuk dan sekutuk-kutuk orang di sisi Allah Ta'ala, dan berdosa besar ia melakukan seperti kelakuan yang demikian itu. Pendeknya, hakikat pengacung sebagai perkataan ulama ialah memindahkan kalam seseorang kepada seseorang atas jalan merosakkan antara mereka itu, dan yang sempurnakan keterangannya lihat dalam Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Jadi mengadu domba ni apa tuan-tuan? Bawa percakapan kita ke seorang dengan percakapan tersebut menyebabkan pihak tu bergaduh. Itu namanya mengadu domba. Tapi agama suruh apa dia? Kalau nampak 2 pihak bergaduh, pergi dekat A tu, habaq ni B ni, dia cakap dekat aku, hang ni baik, hang ni yang ni, hang. Padahal B tak cakap apa pun. Kita nak baik ni, terpaksa guna hilah. Bahasa dia menipu lah. Menipu. Pergi dekat A cakap yang ni. Sampai A tu tenang hati dia. Okey dah, tak marah dah. Pergi pula dekat B, cakap ni, A cakap dekat hang ni baik, hang ni yang ni. Sampai 2 ni jadi reda marah dia pak. Itu disuruh dalam agama. Tapi kalau pergi buat berkelahi, tu tak boleh. Itu tak dibenarkan. Dalam Ihya Ulumuddin dia ada bahas berkenaan dengan perkara ni. Masalah 266, mengacung dan dosanya. Ya saudaraku, adalah orang yang mengacung itu amatlah besar dosanya. InsyaAllah akan diterangkan dalam bab An-Namimah. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah qattat, tiadalah masuk syurga orang yang mengacung. Itu Nabi bagi amaran. Maksud tak masuk syurga ni apa? Dia akan diazab dengan tempoh begitu lama di dalam neraka. Dalam neraka. Dan dalam masalah 263 itu hadis yang menyebutkan pengacung itu diseksa di dalam kuburnya. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, wa amma hadza fa kana yamshi bin namimah, dan adapun maka adalah ia berjalan dengan mengacung-ngacung, maka sebab dosanya kerana berusaha membinasakan orang yang ialah sejahat-jahat perangai,
istimewa pula berkekalan ia dengan demikian. Orang kena azab kubur. Dalam Sahih Bukhari, Nabi belah pelepah tamar tu. Nabi belah, Nabi cucuk dekat kubur A, kubur B. Untuk apa? Nabi kata mudah-mudahan selagi mana pelepah ni tak kering, selagi itulah dia berdoa kepada Allah supaya diringankan azab orang yang berada di bawah. Tu jadi khilaf di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain. Boleh tak kita tanam sesuatu atas pokok, atas kubur? Kan kalau orang mati kan kita letak apa tu? Pokok apa tu? Pokok belimbing kan? Puding. Pokok tu kan. Dengan apa? Dengan sangkaan kita, selagi mana dia tak kering, selagi itulah dia bertasbih, berzikir supaya orang di bawah tu tak diazab. Dia azab tapi diringankan azab. Mazhab Syafi'i gunanya tu atas zahir hadis. Ada mazhab lain tak setuju, sebab bagi mereka apa dia? Ini perbuatan Nabi belah tamar, pelepah tamar tu hanya khusus untuk Rasulullah sahaja. Orang ni tak ada. Betul, jadi khilaf. Pada penentuan apa dia? Perbuatan Nabi tu umum, boleh diguna pakai walau apa keadaan sekalipun, ataupun hanya untuk Nabi seorang je. Itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i kata tak, zahir atas nas boleh. Betul, kita letak pokok, ada kita rajin pergi cari batu sungai, macam-macam lah. Kita nak tolong si mati tu. Si mati tak boleh buat apa dah. Ada tak boleh buat apa, dia tak boleh nak beramal, tak boleh nak istighfar apa dah. Kita yang boleh tolong dia. Tu yang kita letak pokok. Kalau macam Imam Nawawi dekat Damsyik tu, dekat Nawar, pokok tu tumbuh. Pokok tu dapat tanam pokok. Pokok tu tumbuh, naik tu, dia naungi kubur Imam Nawawi. Seolah-olah dia hidup, seolah pokok ni hidup sungguh dan membesar. Ada orang kata sebab apa? Sebab yang di bawah tu. Imam Nawawi ni bukan calang-calang ulama dengan kesolehan beliau, dengan kehebatan beliau. Jadi dia orang buat tanam, naik, cantik pokok ni. Dia naungi lah, maknanya kubur Imam Nawawi tak kena matahari. Tu ada pendapat Imam Nawawi ni, dia ulama mazhab Syafi'i. Tu khilaf. Baik. Dan yang terakhirnya, masalah 267, azab kubur dan najis kencing. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan pada hadis dalam masalah 262 itu ada dalil padanya mengisbatkan azab kubur, dan ialah mazhab ahlul haq, mazhab yang betul lah. Bersalahan bagi Mu'tazilah dia kata tidak ada azab kubur. Bagi dia orang dalil berkenaan dengan azab kubur ni tidak mencapai darjat mutawatir yang begitu kuat. Dan pada hadis itu juga dalil atas najis air kencing itu, kerana ada riwayat yang lain la yastanzih minal baul, dan padanya juga mengeraskan ke atas orang yang menjadi pengacung, dan lain daripada itu, wallahu a'lam. Jadi hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW cerita berkenaan dengan azab kubur. Tu yang pertama. Yang keduanya, kenapa dia azab? Sebab yang pertama dia kencing, dia tidak bersuci. Yang keduanya dia menjadi pengacung, mana mengadu domba. Itu menunjukkan pada dua-dua kesalahan ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung nanti bab fi nadhi baulil ghulam qabla an yat'am. Ini bab berkenaan dengan kencing kanak-kanak laki-laki sebelum dia makan makanan. So macam mana nak suci najis dia, InsyaAllah akan diterangkan pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.